Assalamualaikum, saya Zaliha dari Snail Art Channel. Kali ini masih lagi dalam topik hutang, tapi topik kali ini saya nak berkongsi berapakah jumlah had hutang dalam bajet bulanan kita. Kan, semua orang buat bajet bulanan, tiap-tiap bulan apa yang kita belanja, hutang apa yang kita ada kan, berapa income kita ada supaya kita mampu membuat pembayaran hutang tu kan. Tapi kali ini topik ini adalah untuk memberi kelayakan atau kita membuat persediaan awal supaya kita layak membuat pinjaman yang berikutnya. Di mana mungkin kita dah matang kan, jadi kita nak buat pinjaman rumah ke ataupun nak buat investment yang lebih menguntungkan untuk di masa akan datang. So berapakah jumlah had tu? Terpulang sebenarnya mengikut kepada pendapatan kita. Jika tinggi, anda bolehlah. Dekat sini saya sediakan contoh bagi memudahkan anda faham dan mudahkan juga saya terang ya. Dekat sini saya sediakan bajet bulanan. Bajet bulanan, katalah bulan ini kan bajet. So ini adalah pendapatan dan di sini saya letak belanja. Bermula dengan pendapatan. Kan, pendapatan gaji bulanan kita berapa? Okey, gaji bulanan kita, so income dekat sini katalah 2,000. Tapi sekiranya, manalah tahu anda rajin kan, anda buat side income. So seelok-eloknya side income kita tu atau jualan ke barang-barang yang kita bisnes tu, duit bayaran tu masukkan dalam akaun kita supaya kita ada bukti untuk pihak bank yang kita ni ada income lain yang menyokong permohonan loan kita nanti. Okey, itu bahagian pendapatan. Bahagian belanja, kita ada yang penting, biasanya saya tulis semua hutang-hutang kat sini lah, hutang bank dulu. Saya letak hutang bank dulu, baru saya letak hutang-hutang lain lah, macam kutu ke, pinggan mangkuk ke, pinjaman kain baju kan yang rakan-rakan jual dekat tempat kerja. So dekat sini saya letak pinjaman kereta, pinjaman personal loan dan kad kredit. Dulu saya adalah kereta, personal loan ni saya ada pinjaman bank rakyat lah kan masa tu. Okey, so kenapa 40%? 40% ya. Kenapa saya kata pinjaman yang bank boleh track. Pinjaman yang bank boleh track tidak boleh melebihi 40%. So sekiranya anda ada pinjaman bank seperti kereta, personal loan, kad kredit ni, yang ni pinjaman yang bank boleh track. Tapi bank tak boleh track pinjaman kita yang lain lah, pinjaman kain ke, pinggan mangkuk ke kan, yang kita buat dekat tempat kerja, yang kita deal tanpa melalui bank. So yang tu bank tak boleh track. Bila kita kata 40%, bagaimana kita nak kira 40% kan? Total pinjaman kereta, personal loan atau kad kredit, total semua ni tidak melebihi 40% dengan cara mengira pendapatan darab dengan 40%. Sekiranya dekat sini contoh dia tak ada side income, dia bergantung sepenuhnya kepada gaji bulanan 2,000. 2,000 darab 40% adalah 800. Cara kira buka kalkulator, 2,000 darab 40%, so jawapan dia lah 800. Jadi total hutang 3 ni kan tidak boleh melebihi 800. Sekiranya gaji kita 2,500, jadi kita layak 1,000 lah, jangan melebihi daripada 1,000. Itu pun adalah dah maksimum tau. Itu dah maksimum secara kasar yang kita dah tak layak buat pinjaman lain. Sekiranya anda ada perancangan untuk beli rumah, katalah dekat sini kita ada dah bank kan, dah ada loan lain, tapi kita ada persediaan jugalah untuk kita beli rumah akan datang. Jadi untuk membuat pembelian rumah tu maknanya kita kena kurangkan daripada 40% tu. Okey,
jadi 40% tu dah maksimum anggaran. Sebab sebenarnya bank dia ada kiraan dia. Kan dia akan kira semua had dia berapa, sama ada kita layak tak layak. Jadi saya tak naklah anda mengalami masalah masalah seperti saya dulu. Ya, okey, pergi bank yang ni, bank kata oh anda tak layak, terpaksalah pergi cari orang lain lagi kan. Bank kan kita banyak bank lompat sampai 3-4 bank kena pergi sebab tak layak. So saya tak nak anda mengalami perkara yang sama. Kenapa 40%? Kenapa tidak boleh melebihi 40%? Yelah, kita kan perlu juga perkara lain kan. Kita nak bayar bil lagi, minyak kereta, belanja dapur, anak, pakaian. So kita ada lagi banyak belanja-belanja lain kan. Jadi 40% ni secara kasar. Okey, bila saya sebut rumah dengan kereta, rata-rata graduan baru dapat kerja ya, orang-orang muda seperti saya juga dulu, saya beli kereta dulu. Kita beli kereta, kita nak kereta baru dan kereta yang mampu. Silapnya kat sini, kita beli kereta yang kita mampu bayar dan maksimum, kereta baru. Jadi benda tu kita kata oh saya nak kereta baru, nak bayar 5 tahun kan, supaya fikir nak cepat habis. Jadi benda tu dah mempengaruhi kat situ. Kereta baru, masa pinjaman singkat. Jadi kita dah ambil, kalau kita ambil maksimum, jadi kita dah tak layak pinjaman berikutnya untuk beli rumah. Sedangkan beli rumah dengan beli kereta, beli rumah tu lagi menguntungkan. Kita beli kereta, kita bayar kereta baru, kereta keluar je, harga kereta turun. Tapi sekiranya kita beli rumah dulu, ini terpulang lah. Kita beli rumah tu dalam masa pembinaan 2 tahun tu kita beli kan, siap je rumah tu, harga rumah tu dah naik dah kan, dah naik. Tapi pilihan tu terpulang lah kan. Ini adalah pendapat saya, sebab saya rasa pembelian rumah tu lebih menguntungkan berbandingkan dengan kereta. Itu adalah penilaian masing-masing lah. Okey, kira-kira. Bila sebut kira-kira, ramai orang tak suka ya. Saya pun dulu tak suka juga. Sebenarnya kita kena tahu suri rumah tangga ke, kita kena tahu campur darab, bahagi, itu je kan. Anggaran macam mana kita nak kira bajet. Tak perlu ada admat. Saya pun matematik cukup-cukup makan je kan, lulus kan, lulus. Jadi saya tak tahu pun, saya tak ada admat kan. Jadi bila benda macam tu, tak ada alasan yang kita tak boleh buat kira-kira. Yang kata alasan oh saya tak tahulah apa, benda yang kita perlu tahu yang basic. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya kali ini. InsyaAllah saya akan share lagi berkaitan hutang-hutang yang boleh membantu ya. Sekiranya anda suka dan ingin mengetahui info yang lebih lagi di masa akan datang, jangan lupa subscribe, like atau share video saya untuk support saya punya channel. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.